Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 18/11/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca 174, 175 dan 176 insya-Allah. Dalam ayat-ayat ini Allah SWT memberi amaran dan ancaman kepada golongan yang menyembunyikan kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan. Dia tahu benda benar, tapi dia tak buat. Dia tahu benda ni baik, tapi tidak dinyatakan. Maknanya benda ni halal, tapi diharamkan, atau yang haram dihalalkan. Semua ni dia panggil permainan-permainan yang cukup berbahaya dalam kehidupan seorang manusia. Yang berbahaya dalam kehidupan seorang manusia, sebab banyak benda terganggu dengan sebab perbuatan yang buruk ini. Banyak benda terganggu dengan sebab perbuatan buruk ini. Allahul musta'an. Kemudian Allah SWT nyatakan juga golongan yang menukar hidayah dengan kesesatan, tukar kufur dengan iman. Allah beri pada kita jalan iman, dia pergi ambil kafir. Allah beri jalan hidayah, dia pergi ambil jalan apa ni, jalan maksiat. Dan akhir ayat Allah Ta'ala sebut tentang bahayanya ikhtilaf, bercanggah pandangan dalam sudut akidah. Ini cukup besar. Tapi kalau berbeza pandangan dalam furu' syariah, cabang-cabang syariat, maka itu tidak menjadi satu masalah. Bahkan dia menyebabkan keluasan dalam beragama. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Balik kita kepada ayat, tafsir ayat.
innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan atau meminda atau mengubah atau menyelewengkan apa-apa keterangan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, apa jadi? Maka di sana ada beberapa hukuman yang akan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Sebelum kita bagi hukuman, kita bincang dulu tentang apa yang mereka sembunyikan. Ai innal yahuda alladhina katamu amra nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi termasuklah Nasara yang menyembunyikan fakta maklumat tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat mereka. Dalam kitab Taurat sudah ada. Bagi orang Nasara, dalam kitab Injil sudah ada. Bagi kita orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada keterangannya dalam Quran. Tapi ahli kitab menyembunyikan maklumat dan fakta apa sudah jadi. Itu yang pertama. Kejahatan yang pertama, sembunyi maklumat tentang Nabi. Tulis. Nombor dua, wa katamu ba'da ahkamillahi ta'ala fiha. Mereka sembunyi sebahagian daripada hukum Allah. Dalam kitab Taurat, orang berzina kena rejam. Dia sembunyi, tak mau cerita, sebab dia tak mau kena hukuman ini ke atas dia. Tiga, wabaddaluha, dan mereka menukar ayat-ayat Allah seperti menghalalkan apa yang diharamkan ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Allah kata halal, dia kata haram. Maka apa sebab? Sebab apa dia buat perangai buruk ni, perangai sembunyi rahsia ni? Kenapa? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila ay yabtaghuna bihadzal kitman. Mereka nak dengan sembunyikan maklumat ini naila aradim min hutamid dunyal fani. Mereka nak mencapai mata benda saki baki dunia yang fana ini, minal amwali war riasati wa ghairiha. Nak harta, nak pangkat kedudukan, dan lain-lain daripada habuan dunia yang sementara. Ingat baik ni, ingat molek bahawa amaran Allah Ta'ala kepada Yahudi Ahlul Kitab ini samalah amaran ini kepada kita semua. Jangan sebab nak pangkat kedudukan kita sanggup ketepikan kebenaran. Kerana gila ke dunia, kita sanggup fitnah orang. Fitnah orang. Banyaknya berlegar zaman kita hari ini, berlegar dalam di alam maya, di alam nyata hari ini, iaitulah fitnah memfitnah, tuduh menuduh, kata mengata, dengan sebab yashtaruna bihi thamanan qalila, nak mata benda dunia sikit tapi kita runtuhkan akhirat kita, wal iyazubillah. Maka orang yang menyembunyikan maklumat fakta kebenaran ini, apa hukumannya? Tulis pelajar dekat. Yang pertama, hukuman yang pertama, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak mengisi ke dalam perut mereka selain dari api neraka. Inna jazaa'ahum fil akhirati min jinsi ma 'amiluhu fid dunya. Balasan mereka di akhirat seperti apa yang dia buat di dunia.
Oleh kerana dia jual agama untuk ambil dunia, nak penuhkan perut dia dengan hambuan dunia, penuhkan perut dia, isi perut dia dengan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab mereka sembunyikan maklumat, mereka dapat kedudukan. Maka sesuai dengan dia duk gila nak makan atas dunia ni, di akhirat esok Allah Ta'ala beri makan kepada dia dengan apa? Beri makan apa? Fi butunihim narah. Pada hari kiamat Allah Ta'ala penuhkan dalam perut dia yang duk makan haram atas dunia ni dengan api neraka, wal'iyazubillah. Itu dia panggil, dalam bahasa kita kata, balasan setimpal dengan perbuatan. Atas dunia dia memakan haram, di akhirat esok kita sumbat dalam perut dia api neraka. Na'udzubillah. Ini makan haram dengan sebab fatwa songsang, makan haram dengan sebab maklumat salah, penyelewengan. Sama juga orang makan haram dengan sebab penipuan. Contohnya, ambil harta anak yatim, tukar-tukar nama, pusing sana sini, boleh ke dia? Dia makan atas dunia ni, neraka lah, tempat dia neraka. Atau apa saja keputusan-keputusan yang kita buat atas dunia ni yang tidak benar, zalim, khianat kepada orang, maka orang ni juga akan makan api neraka di akhirat esok, wal'iyazubillah. Jadi tak usah berani-beranilah, jangan cuba berani. Kita semua akan mati. Bila kita akan mati, kita akan berdepan dengan semua yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Hukuman yang kedua, tulis hukuman yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berkata-kata pada mereka pada hari kiamat. Puak-puak ni Tuhan tak cakap dengan dia, tidak akan bercakap dengan dia. Ai la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamah bi kalami ikram wa ridan yasurruhum. Allah Taala tak bercakap dengan kata-kata yang menunjukkan memuliakan hamba dia atau mengembirakan hamba dia, bahkan kata-kata marah, kemurkaan Allah Taala itu berlaku. Mana Tuhan tak bercakap menunjukkan keredaan, kemuliaan, tidak. Li'annahu ghadibun alaihim, kerana Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Dua. Balasan yang ketiga, wala yuzakkihim, wala yuzakkihim, Allah tidak membersihkan mereka dari dosa. Wala yutahhiru min dzunubihim, Allah Ta'ala tak hilangkan dosa-dosa mereka. Wala yusni alaihim khaira, dan Allah Ta'ala tidak puji mereka sekali-kali, kerana hati mereka, amalan mereka kotor, keji, tidak berhak untuk mendapat pujian dan kata-kata yang baik dari Allah yang maha berkuasa. Yang keempat, walahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab sengsara yang tidak terperi sakitnya. Allahu Akbar. Walahum ma'adzalika kullihi azabun muji'. Maka ulama tadabbur kata, jama'allahu ta'ala lahum, Allah Ta'ala kumpulkan dalam neraka bagi apa-apa ni di antara sakit jiwa dan sakit jasmani. Bila orang Tuhan tak bercakap, Tuhan tak tengok dia, Tuhan tak bersihkan dia, dia panggil itu sakit jiwa. Kemudian walahum azabun ali, itu sakit fizikal, tubuh badan dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, wal'iyazubillah. Inilah yang kita takut, yang kita bimbang para jemaah sekalian. Bimbang kepada apa? Bimbang kepada kedudukan-kedudukan yang cukup berbahaya ini. Kenapa tak bimbang? Semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di sanalah yaumatublas sarair, di sana akan terdedah segala rahsia yang ada pada kita.
Jadi munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah SWT bongkar dalam ayat ini, dalam ayat sebelum ini, iaitulah sikap ahlul kitab tentang Al-Quran. Perangai ahlul kitab ni, apa yang mereka buat Quran, dan sikap mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ayat ini, ayat yang kita baca ini. Fa fil ayatis sabiqah, adapun ayat sebelum ini Allah Taala nyatakan mereka, sikap mereka yang suka bermain-main dengan hukum Allah. Haramu ba'dal halal, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wabtada'u fid din rahbaniyah wa takasyufan, mereka reka ibadat yang tidak dianjurkan, hidup sebagai rahib, makan minum yang sangat terhad, berkahwin pun tidak. Jadi perangai buruk itu campur dengan perangai kita kali ini. Wa huna yubayyin annahum katamu ma anzalallah fi kutubihim, mereka telah menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Harrafu wa baddalu, mereka tukar, modify, dan mereka telah selewengkan dia. Wa akhfus sahih, menyembunyikan maklumat yang sahih. Wa azharul kadhib, dan mereka telah menzahirkan pembohongan, dan mereka juga telah berniaga dengan agama. Itulah yang dipanggil menunggang agama atau menjual agama. Dua-duanya cukup berbahaya. Baik, kita pindah ke ayat 175. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah. Dia tahu hak ni betul, tapi pergi cari juga hak sesat. Wal azaba bil maghfirah, dan membeli seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Tak mau masuk Islam, selewengkan maklumat dan fakta, menukar apa yang Allah Ta'ala tak kata. Apa jadi? Jadi inna ulaika alladzina wasafahum Allah Ta'ala bikitmal ilmi, kumpulan yang Allah Ta'ala sifatkan mereka sebagai penyembunyi maklumat, maka dengan sebab itu mereka boleh apa? Boleh menukar, modify jalan petunjuk yang Allah Ta'ala nak bawa mereka ke syurga, nak bawa mereka kepada nikmat di akhirat. Istabdaluhu bihi, mereka tukar dengan jalan sesat daripada jalan yang benar. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala bayangkan di sini seolah-olah kita beli azab, jual nikmat. Beli dunia, jual akhirat. Tengok, ini yang berbahaya. Beli dunia, jual akhirat. Beli azab, jual nikmat. Itu analogi yang Allah Ta'ala buat nak suruh kita nampak. Maknanya bukan kita dipaksa, kita yang membeli. Mana beli itu dengan sukarela kita, dengan pilihan kita sendiri. Na'udzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang ambing sebegini, tanpa panduan, tanpa kedudukan yang baik. Maka di akhir ayat Tuhan kata apa? Fama asbarahum 'alan nar, maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. Orang nak beli benda senang, nak beli benda nikmat, kau pergi cari benda yang berat. Jadi ta'ajub, ma ta'ajub, maknanya pelik, ajaib sungguh lah kamu ni. Berani apa? Berani sembunyikan wahyu Allah Ta'ala. Kenapa mereka sanggup untuk mengazabkan diri mereka? Kenapa mereka sanggup untuk membinasakan mereka? Banyak lagi lah kenapa.
Karena itulah dia datang ayat, fama asbum, pelik benar mereka ini. Sabar kuat ya nak tanggung azab Allah Taala. Iya. Jadi kita yang belajar ni, para jemaah sekalian, kita yang mengaji Al-Quran, mengaji sunnah ini, jangan letakkan diri kita di bawah kategori yang berbahaya, berisiko, iaitulah tahu benda benar sembunyi, ada maklumat fakta tak bagi tahu, ataupun menukar-nukarkan agama Allah yang cukup berbahaya dalam perbuatan yang jahat ini. Kita tengok itu, ayat ini turun pada Yahudi. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Ahlul Kitab yang ganas, yang zalim, yang berani menentang kebenaran. Kita jangan lupa, para jemaah sekalian, ayat ini bukan untuk Ahlul Kitab saja. Ahlul Kitab dan orang-orang yang mengambil jalan spesies Ahlul Kitab. Allahu Akbar. Ini berat tidak? Kau tak berat? Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ataupun menukarkan fakta maklumat sangat berbahaya. Dalam hadis, tanda hadis ni dipanggil hadis Al-Baqi'. Nabi SAW pergi ke perkuburan Baqi' di Madinah. Tiba-tiba terdengar keluhan Nabi. Nabi kata, Allah, Allah ikhwani, Allah lah jaga saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat yang ada bersama terkejut. Dia kata, alasna ikhwanuk, Rasulullah, bukankah kami ini saudara? Nabi kata, bal antum ashabi, mu bukan saudara, mu ni sahabat aku. Orang duduk sekali dengan aku, sahabat aku. Saudara aku ni iaitulah orang yang tak ada sekarang. Mereka akan datang lepas pada kita dah tak ada, tak jumpa dengan Nabi, tetapi mereka beriman dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk dalam saudara-saudara yang disebut oleh Nabi. Sebab kita walaupun tak jumpa dengan Nabi, kita berjumpa dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna al-istiqamah ala al-kitab was sunnah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah untuk berpegang dengan kitab dan sunnah dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Maka Nabi bagi tahu, sahabat-sahabat tanya bagi pihak kita, dia kata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana Rasulullah boleh kenal? Tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Macam mana Rasulullah nak kenal? Bagus soalan dia ni. Bagus tak bagus? Baguslah, sebab dia tolong tanya bagi pihak apa? Bagi pihak kita. Kita kata jazahumullahu khaira, para sahabat yang telah bertanya bagi pihak kita. Nabi buat satu analogi yang simple. Nabi kata apa? Andai kata kamu ada seekor kuda yang putih atas dahi dia, duduk dalam kandang sekawan kuda yang hitam, mu kenal tak kenal kuda kamu? Kenal lah, sebab ada tanda putih atas dahi. Maka Nabi SAW bersabda, umat aku datang pada hari kiamat bercahaya muka dia, kaki tangan dia bercahaya, cerah, orang tengok, tu umat Muhammad SAW. Kesan dari wudu, kesan dari sujud. Allahu Akbar. Karena itu kata dia Abu Hurairah, siapa dia boleh banyakkan, cerahkan ghurratahu, cahaya dia, maka perbanyakkanlah. Artinya sentiasalah berwudu. Batal wudu je ambil. Tak kira lah masuk tandas untuk apa. Nak buang air kecil ke air besar, keluar tandas, ambil wudu. Walaupun kita tidak nak salat, kita nak ghurrah, nak cerahkan muka kita. Wanita-wanita yang nak cerah muka, tak payah beli bedak, dia panggil kosmetik, tak perlu. Cukup dengan kita apa? Dengan kita pakai wudu, insya-Allah sudah cerah. Tapi begitulah orang tak percaya ke diri, dia percaya ke warna-warni, beli cat sana sini, akhir sekali jadi keni lutung, muncul tiung, tak kata apalah.
Allah, rugi kita. Nah, ini bahayanya keadaan kita sekarang ni, keadaan yang cukup berbahaya. Baik para jemaah sekalian, bila orang ni di akhirat esok, Nabi kita duduk di tepi kolam, dia panggil haud di kolam di mahsyar, berduyung orang datang. Orang yang muka bercahaya ikut lorong ni, muka gelap, muka kelabu, amak ke neraka lalu. Tiba-tiba malaikat sekat, tak benar masuk. Kenapa? Nabi tanya, umat aku tu, sebab muka dia bercahaya. Dengar ni tuan-tuan, kata Nabi sallallahu, kata di malaikat, ya Rasulullah, bila Nabi tanya malaikat kenapa sekat, malaikat repot. Dia kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdasu ba'dak, Tuan tak tahu apa yang telah mereka ubah perjalanan agama ini setelah kematian kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni banyak ke tidak berlaku pengubahan? Jawabnya banyak. Dalam perkara ibadat ni, tuan-tuan kena ingat, ubah di sini dalam perkara ibadat. Dalam ba'adat ikut awak lah. Dulu tak ada lampu elektrik, ada pelita. Dulu orang panggil pelita minyak, naik tarah kepada pelita gasolin panggil. Sekarang ni sudah elektrik, lepas lagi tak tahu apa jadi. Solar pula. Tak ada masalah itu. Tapi yang jadi masalahnya, ahdasu ay baddalu wa ghayyaru, mereka telah ubah perjalanan agama dalam perkara ibadat. Maka bila Nabi dengar macam ni, hak Nabi tak suruh buat kita pakat 20 buat, hak Nabi suruh buat kita pakat tinggalkan, maka orang ni kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar malaikat repot, Nabi kata sohkan liman badala ba'di, halau mereka keluar daripada kolam kerana mereka telah mengubah perjalanan agama. Ini yang saya bimbang, yang kita takut ini yang kita bimbang. Yang kita duk kempen pagi petang siang malam, tuan-tuan bacalah zikir yang Nabi kita ajar, solatlah solat seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kita terjebak dengan golongan yang ahdasu, mereka ibadat yang tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar kita yang ikhlas, tak usah duk takutlah. Kalau kita belajar ni kita rasa benar ini daripada sunnah Nabi, teruskan perjalanan. Orang duk tuduh, orang duk kata, biarlah nak kata apa. Ramai orang hantar mari, dia panggil screenshot, print screen ke apa benda, hantar mari kata-kata orang. Bila dia share kita punya kuliah ni, dia tak dengar, dia tuduh ya. Kita kata tak apa. Tuan-tuan yang ikut pengajian kita ni beberapa tahun dah, sampai khatam dah separuhnya, apa ajaran pelik yang ada di sini? Adakah dia bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kata tak ada apa, kita teruskanlah, pedulikanlah dengan tuduhan-tuduhan ataupun kata-kata buruk yang dilemparkan. Karena saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan, kita bimbang kita dihalau dari kolam Nabi. Ilis ma ahdatsu ba'dak, kerana mereka cipta ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang ni bila kita sebut ni tak ada dalam hadis ni, tak, dia kata apa? Benda baik apa salahnya? Kita ni kalau guna benda baik apa salahnya, banyak benda hak kita nak ubah perjalanan agama ni. Ubah tak ubah? Wah, baru ni ada orang cadang. Saya mencadangkan ustaz. Cadang apa weh? Dia kata nak solat tarawih lepas maghrib. Kita buka puasa masjid, kita tarawih masjid, isyak beres. Lepas isyak kita makan besar. Nah, sekali ingat makan colek lagi, makan apa lagi, kan relax tu. Kita kata mu ni bukan boleh buat dengan otak. Sewaktu Sayyidina Ali sapu khuf, tahu sapu khuf? Ambil wuduk tak payah basuh kaki kan, sapu khuf, sapu atas. Nabi kata lau kana din, Ali kata lau kana dinu birra'yi, kalau agama ni ikut otak, sapu bawah lah, sebab kita jalan ke bawah, kenapa sapu di atas? Tapi oleh kerana itulah sunnah
Samalah. Bila kita pergi Mekah, Nabi buka bahu kanan. Kalau kira dengan otak kita, bahu kiri sebab Kaabah belah kiri. Betul tak? Kenapa bahu kanan? Jadi banyak dalam syariat ni kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi, insya-Allah kita selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang kita nak, yang kita bawa bimbing para jemaah supaya ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lebih daripada itu. Kalau kita kata tak kena ini, tak ada sunnah Nabi, kita bincanglah setakat mana yang kita mampu untuk mengekalkan amalan sunnah yang boleh kita buat. Yang kita tak boleh buat, kita istighfar banyak-banyak, kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla, kita minta ampun dengan Allah, kita kata ini kelemahan kita, bukan lemahnya sunnah. Allahu Akbar. Ingat baik-baik. Jadi dihalau mereka dari kolam Nabi Lis sebab ahdasu, mereka mencipta pemikiran, pemahaman yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Banyak hadis, riwayat-riwayat dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada. Kalau tuan-tuan nak tengok hadis ni, ana dah letak dalam buku kita ni. Dalam buku Madinah ni, alhamdulillah, sambil-sambil kita buat cerita, kita bawa juga pengajaran. Bila duduk dekat kolam Nabi, dekat dengan Baqi', kita cerita sejarah Baqi' dan juga peristiwa yang berlaku di Baqi'. Peristiwa dalam masjid Nabi dekat dengan mimbar, apa yang berlaku. Mudah-mudahan buku usaha kecil yang kami buat ni diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan para pembaca mendapat maklumat, mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan pengajaran bila kita berada di bumi Madinah untuk lebih mengenali sunnah. Kita tidak ajar jemaah pergi ke Madinah, pergi duk ambil berkat tempat nak tanah Nabi pijak lah, telaga yang pernah Nabi datang. Nak tengok telaga, pergilah. Nak orang panggil nak ambil gambar lokasi kedatangan Nabi ke Madinah, dalam buku ni penuh dengan lokasi-lokasi untuk kita nak memahami sirah perjalanan Nabi. Tapi nak bawa orang pergi minum air kolam ni pernah didatang oleh Nabi, nak pergi ambil debu tanah, kita kata tak. Nah, inilah yang bawa kepada benda-benda yang pelik yang berlaku kepada masyarakat. Sebab tokseh ni kacau, mari duk bawa benda-benda yang mengacau, yang tidak ada. Kalaulah benda tu menjadi satu sunnah, sudah pasti sahabat-sahabat radhiyallahu anhum akan duduk sapu belaka debu-debu tanah. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, piau lagi, ori lagi tanah Nabi pijak tu. Zaman kita ini kalau tanah pun tak ada dah. Ada tar, ada marma, ada apa lagi yang ada, kita kata itulah yang ada. Baiklah, kita tamatkan ayat kita ini sebab ayat ini cukup berbahaya tuan-tuan bagi ana. Berbahaya, takut kita menyalahi sunnah, kita terhalang daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iyaz billah. Baik. Ayat yang 176, Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Allahu akbar. Dan balasan buruk itu adalah dengan sebab Allah Ta'ala telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisihan padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Tengok tafsir. Zalika bi anna Allah innahum istahaqul azab. Mereka berhak menerima azab tadi. Kenapa? Sebab dosa dia menyembunyikan kebenaran. Allah Ta'ala turunkan ayat dengan benar untuk diamalkan, untuk disebarkan, untuk diajarkan, tapi mereka sembunyi, mereka tukar, mereka modified, sehingga yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dijadikan sunnah. Maka itu yang berbahaya kepada ahlul kitab,
dan juga kepada ulama umat ini yang menyembunyikan maklumat yang jelas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira ayat Yahudi je, memang asal turun pada Yahudi, tapi terpakai kepada semua orang yang begini sifatnya. Innal ladzina amanu ba'dil kitab, orang yang beriman dengan separuh kitab dan kafir dengan separuh yang lain, mereka menyembunyikan banyak fakta-fakta dalam kitab, mereka telah menzahirkan beberapa perkara yang menyalahi kebenaran, maka itulah orang-orang yang binasa, mereka lah orang manusia yang celaka, wal iyazubillah. Kita minta berlindung Allah daripada sifat yang buruk, sifat yang tidak baik ini, supaya kita selamat di dunia dan aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan ayat kita 174 176. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah dari ayat yang kita baca. Faedah yang pertama, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda ni pelajar, ayat ini menjadi kewajipan wujubun nashril ilmi, wajib kita sebarkan ilmu, wajib. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan Allah, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkait dengan agama. Dalam istilah pembahagian ilmu, dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni kita kena ajar ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadat, ilmu tentang muamalat, dan ilmu tentang pergaulan. Itu wajib kita kena ajar. Lebih-lebih lagi kewajipan itu bertambah-tambah lagi wajib idza da'atil hajatu ilaih, bila masyarakat tak faham agama, banyak bertanya, ini kita kena jawab. Alhamdulillah, para pendakwah kita daripada dulu sampai sekarang masing-masing memberi pandangan, memberi jawapan, menghuraikan kepada masyarakat tentang perkara yang wajib diketahui dan perkara yang dilarang melakukannya, supaya mereka dapat ilmu maklumat yang jelas tentang perjalanan agama. Jadi kita kena bagi tahu, sama ada melalui lidah, ceramah, kuliah, talaqi, ngajar, ataupun melalui tulisan-tulisan, kitab-kitab, makalah-makalah, ataupun melalui apa saja. Contohnya kita tengok orang ni buat benda tak baik, kita bagi larang. Kita ajak orang, kita tunjuk pada orang benda yang baik. Mari nak solat, ni cara Nabi solat, kita tunjuk cara. Kita kata itulah yang sepatutnya ilmu itu disebar. Ilmu jangan disembunyikan. Siapa dia sembunyi, bermakna orang itulah orang yang celaka, wal iyazubillah. Allahu akbar. Tuhan kata apa dalam ayat ini? Sama lagi, ayat yang sama lagi. Yang kedua, tulis faedah yang kedua, innal ladzina yaktumun, orang yang menyembunyikan ilmu, ai kitmanal haqqi wa tazifil haqaiq, menyembunyikan benda benar, menyelewengkan hakikat sebenar, tenggelam dalam perkara yang batil, maka mereka berhak menerima azab yang pelbagai. Mereka menerima azab yang pelbagai. Kerana itulah kata di para ulama, wa anna al-ikhtilaf fi usul ad-din wa qadayahu al-asliyah, orang yang bercanggah dalam bab asal agama, dia panggil usul ad-din, cukup berbahaya. Kita sekarang ini dia panggil usuluddin, dia akan meruntuhkan agama. Ini kepercayaan kita kepada Allah. Tetapi kalau berikhtilaf dalam bab kefahaman, ijtihad dalam hukum, itu membawa kepada keluasan. Yang jadi masalah pada kita sekarang ini iaitulah tentang menyembunyikan yang asal, yang benar itu. Tak bagi tahu kepada orang yang benar macam mana. Apakah yang diajar oleh Nabi SAW, cara nak mengenal Tuhan, mengenal Allah.
apa yang diajar, yang dibawa oleh para sahabat dalam hidup beragama. Kita sembunyi sebab apa? Takut kena atas dahi kita, takut kena atas kepala kita, takut kena atas kita sendiri. Kita tak bagi tahu pada orang. Jadi sekarang ni hati-hati para jemaah sekalian, dalam isu-isu yang besar dalam agama, biar jelas kita punya pendirian dan sikap kita dalam masalah-masalah yang terlibat dengan apa ni, perbezaan memahami nas atau dipanggil ikhtilaf fil furu', itu membawa keluasan, luah dalam apa? Dalam beragama. Contoh kita sekarang ni, ada 4 mazhab. Setiap mazhab ada pandangan dia yang berbeza-beza, tapi masing-masing mengorek hadis, mengorek Quran dan mengorek hadis. Tapi yang ni kata tak jadi, yang ni kata jadi. Saya buat contoh yang paling mudah sekali lah. Bagi kita pengikut mazhab Syafi'i, batal wuduk sentuh perempuan, sentuh isteri ke, kecuali mahram, baru tak batal. Nak pergi masjid sambil nak keluar rumah sentuh bini, batal dah. Masuk dua-dua ambil wuduk, dua-dua kena ambil. Bukan kata suami yang sentuh je, penyentuh dan yang disentuh, dua-dua batal. Mari 3 mazhab lain kata tak batal. Masing-masing berpegang dengan ayat yang sama, aula mastumun nisa, sentuh perempuan. Yang ni kata sentuh dengan makna jima', yang disentuh dengan makna kata sentuh kulit dengan kulit. Tengok perbezaan. Jadi kita kata ulama berbeza dalam furu' membawa keluasan, tapi berbeza dalam usul membawa ke neraka, membawa kepada kesesatan, wal-iyazubillah. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat? Bagaimana kita nak menyelamatkan kita? Kalau kita tak selamatkan kita, siapa nak menyelamatkan kita? Maka jawabnya, kesimpulannya, kita kena kembali kepada asal agama. Asal agama sebagaimana kata Imam Malik, tidak sempurna, tidak selamat beragama kecuali apabila kita ikut yang awal. Yang awal siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian imam-imam salafus saleh. Itu cara kita beragama, ikut cara mereka. Cara adat istiadat nak ikut salafus saleh, yang mana kita boleh ikut, kita kena ikut. Dalam bab makan minum masih lagi, tapi dalam bab menggunakan alat nak makan mungkin berbeza. Nah, orang dulu makan 3 jari, kita ini 3 jari juga, 2 jari boleh makan dengan sudu. Jadi kita mengatakan la haraja dalam bab kehidupan senyama tidak bercanggah dengan usul syariah. Yang ketiga, tulis yang ketiga, dalam ayat ni Tuhan kata apa? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka itu makan dalam perut dia api neraka. Allahu akbar. Dalam ayat ini Allah Taala sebut 3 dosa. 3 dosa yang menyebabkan berapa kita punya azab tadi? Ada 3 atau 4 azab yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia 3 isu yang besar dalam ayat yang kita bincang? Yang pertama, kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Wal mutajaratu fid din, berniaga dengan agama, jual agama, ataupun dia panggil menunggang agama. Sekarang ini istilah orang panggil tunggang agama, tapi dalam Quran kata jual agama, lebih kuat lagi. Kemudian berbeza pandangan dalam usuluddin. Tengok ni, Allah Taala kata wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Ada usuluddin. Jadi 3 dosa ni yang menyebab, 3 jenayah ini yang menyebabkan 3 ataupun 4 azab yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Menyembunyikan kebenaran membawa ke neraka. Allahu akbar. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam ayat ini, ulama-ulama Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi dalam Taurat. Orang yang berniaga dengan agama pula, penjual agama, mereka ini tahu dia nak jual ni, dia kena tahu barang dia baru dia jual. Tastaujibun nar, mereka ini berhak menerima azab neraka. Lis, sebab mereka berani menjual agama semata-mata nak habuan dunia. Allah kata fama asbaruhum 'alan nar. Kemudian
berikhtilaf dalam usul agama menyebabkan perpecahan yang besar, maka apabila berpecah yang besar ketika itu mereka hanya layak untuk ke neraka, wal iazubillah. Maka di sini Allah Ta'ala bagi pada dia 3 ataupun 4 azab. Dalam perut dia diisi dengan neraka. Allah Ta'ala tak bercakap dengan kata-kata yang menyenangkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak puji mereka, maknanya tak menerima amalan mereka. Yang keempat, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Na'udzubillah. Jadi kita rangkul semua ketiga-tiga ayat ini dalam faedah yang ketiga, sebab dia cukup berbahaya. Yang keempat, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika ma ya'kuluna fi illa an-nar. Kata di para ulama, iqamatul adli fil jaza', keadilan Allah Ta'ala dalam balasan kepada hamba dia. Keadilan Allah ke atas balasan, dia panggil al-jaza'u min jinsil amal. Oleh kerana dia makan dalam perut dia tu benda haram, maka Allah Ta'ala akan masumbak dalam perut dia dengan api neraka pada hari kiamat, biqadri ma akaluhu minal haram, mengikut kadar haram yang mereka makan. Allahu Akbar. Dan ayat ini juga dia panggil itlaqul musabbab ala sabab. Benda tu sebab, dikatakan benda sebab, benda yang menjadi penyebab ke atas sebab. Gapo dia panggil ni? Jadi oleh kerana mu makan dalam perutmu harta yang haram, maka layak bagimu makan benda haram, api neraka. Dia panggil apa ni? Ya'kulunal mal. Dia makan harta, dia tak makan api, tapi menjadi sebab kepada mereka akan makan api neraka di akhirat esok. Dia panggil sebab musabab. Jadi musabab dia makan api neraka. Sebab dia apa? Sebab dia makan benda haram di atas dunia. Itu dia panggil itlaqul musabbabi ala sabab. Payah ke? Maknanya kita kata penyebab dengan sebab. Jadi oleh kerana memakai api neraka di akhirat esok, sebab apa? Sebab memakai di dunia dulu benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir Allah kata, zalika wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Orang yang berbeza, bercanggah tentang kitab ini, mereka lah duduk dalam la fi shiqaqin ba'id, dalam keadaan berpecah belah yang sangat jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan ikhtilaf bukan semuanya rahmat. Ada orang duk baca hadis, ikhtilafu rahmati rahmat. Ikhtilaf rahmat, ikhtilaf ummati rahmat. Berbeza pandangan umat ni rahmat. La, bukan semua berbeza itu rahmat. Berbeza dalam usul syariah, nikmah, bala besar, sebab dia membawa ke neraka, wal iazubillah. Bahasa itulah Nabi kita larang. Baru ni ana baca satu buku yang mengumpulkan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat ini. Nabi kata 73 umat ni berpecah, 72 ke neraka, satu je yang benar. Ya, sebab ini perpecahan dalam apa ni? Dalam usuluddin, dalam perkara pokok agama. Ini kita bimbang hari ni, kita berpisah dalam perkara pokok agama. Adapun berpisah dalam furu' macam tadi, perbezaan mazhab-mazhab tadi, insya-Allah ada keluasannya dalam beragama. Kalau tidak, kita kata ada masalah yang lain. Tetapi walaupun berbeza furu', kalau kita boleh kembalikan furu' itu kepada pangkal jalan berdasar kepada dalil hadis-hadis yang jelas, yang sahih, yang dihurai oleh para ulama mutabar, kenapa kita nak tinggalkan hadis yang sahih yang dihuraikan oleh ulama, yang dipakai oleh ulama yang terawal, ke semata-mata pandangan ulama mutaakhir yang kadang-kadang mereka fatwa mengikut suasana realiti dia semasa, tidak mengikut suasana amalan yang ada pada umat yang terdahulu. Masyhur kata-kata Imam Malik, tidak saleh, tidak baik beragama umat ini kecuali apa yang telah berlaku pada umat yang terdahulu. Jadi ingat moleklah.
Jadi bukan semua ikhtilaf. Tadi hadis kita baca ikhtilaf ummati rahmah, itu bukan hadis sebagaimana kata di para ulama. Sebab kalau kata ikhtilaf tu rahmah, maknanya ittifaq azab. La. Cuma ikhtilaf tu memberi ruang kepada para ulama yang mahir dalam ilmu istinbat untuk mengeluarkan pandangan-pandangan berdasarkan ilmu yang mereka ada. Ada kalanya pendapat mereka rajih, kuat. Ada kalanya pendapat mereka marjuh, tidak kuat. Wallahu alam. Itu tamaklah kita. Satu lagi dia panggil isbatul ilal. Isbatul ilal. Allah kata zalika bi anna, zalika bi anna Allah. Tengok di awal ayat 176, zalika bi anna Allah, segala balasan yang buruk itu adalah kerana dengan sebab Allah Ta'ala menurunkan kitab. Maknanya dia panggil isbatul ilal wal asbab. Dalam Quran ni banyak menyatakan sebab. Haram kau ni sebab ini, kena buat ini sebab ni. Jadi dia panggil al-ba, zalika bi anna, al-ba lis sababiyah. Para ulama mengatakan bahawa dalam Quran lebih daripada akthar min mi'ati mawdi', lebih daripada 100 tempat Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa disuruh, kenapa dilarang. Berbeza dengan puak-puak Jabariyah. Tulis, jangan buat nama Jabariyah ni. Jabariyah ni puak-puak kata kita ni macam robot, kita buat ni tak tahu apa. Sesungguhnya perbuatan Allah Ta'ala tak ada hikmat. Dia kata bal li mujarradil masya', Allah Ta'ala nak buat, dia buat, hikmat tak ada. Kita kata ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, maha tinggi Allah Ta'ala daripada tuduhan puak Jabariyah ni kepada Tuhan. Kita kata semua yang dibuat oleh Allah Ta'ala semuanya berhikmat, semuanya berstrategi, semuanya ada mengandungi kelebihan yang besar. InsyaAllah dalam buku kita ni Islam Cara Hidup ni ada beberapa hikmah pensyariatan terhadap undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kembar dia lagi banyak, nama dia Keindahan Islam. Tuan-tuan buka dalam buku Keindahan Islam, dalam tu semuanya kita bincang tentang hikmat. Kenapa solat, kenapa puasa, kenapa zakat, kenapa kahwin, kenapa ada berceraian, kenapa tak boleh makan benda-benda yang mabuk. Jadi semua terjawab insya-Allah dalam buku kita Keindahan Islam, dan sebahagiannya terjawab dalam buku kita ni Islam adalah Cara Hidup. Mudah-mudahan sumbangan kita dalam bidang akademik, bidang ilmu ini memberi manfaat kepada para jemaah insya-Allah. Tamaklah perbincangan kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat laisal birra, ayat 177. Saya nak ambil satu ayat je sebab dalam ayat ini mengandungi banyak maklumat. Dia panggil mazahirul bir, beberapa ciri-ciri kebajikan, fenomena yang baik untuk kita sebarkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi dalam siri akan datang kita akan ambil satu ayat 177. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.